dulu. Alright. So gelilah pula. Okey, baik. So kita lihat di sini berkaitan dengan fungsi bank pusat. Okey, kita lihat sini fungsi bank pusat. Okey, so bank pusat hanya satu saja iaitu Bank Negara Malaysia. So kita nak lihat di sini okey berkaitan dengan bank negara dan cikgu lihat Okey. Baik, kita baru-baru ini telah melihat dua fungsi bank negara iaitu mengeluarkan mata wang dan juga mengawal kestabilan nilai mata wang. Di mana kalau kita lihat di sini, okey, mengeluarkan mata wang iaitu bank negara lah satu-satunya yang akan mengeluarkan dan mencetak wang bagi pihak kerajaan dan untuk kegunaan rakyat negara kita. Okey. Dan kemudian kita tahu mengawal kestabilan, okey, dan juga mewujudkan sandaran minimum, okey, campur tangan dalam pasaran pertukaran asing serta mengawal inflasi, okey. So itu adalah berkaitan dengan okey mengawal kestabilan, okey, mengawal kestabilan nilai mata wang. Baik. Kemudian kita lihat di sini, kita nak lihat di sini iaitu fungsi bank negara yang ketiga. Fungsi bank pusat yang ketiga iaitu jurubank kepada kerajaan. Okey, maksudnya di sini bahawa okey bank negara sebenarnya adalah menjadi bank ataupun jurubank ataupun kita kata sebagai kerani keuangan. Okey, jurubank kepada kerajaan dengan cara apa? Iaitu pertama, okey, iaitu mentadbir akaun negara. Maknanya keluar masuk duit negara, okey, keluar masuk duit kerajaan akan dikawal oleh bank negara. Bank negara yang akan pantau. Bukan bank ke, bukan. Okey, semuanya daripada bank negara. Bank negara buka akaun untuk kerajaan. Itu satu. Yang kedua, kemudian memberi pendahuluan sementara iaitu deposit pinjaman sementara. Kemudian bank negara juga yang akan urus segala hutang-hutang negara. Kemudian memberi nasihat pelaburan, kemudian juga mengurus pertukaran asing. Jom kita tengok satu-satu. Untuk mentadbir akaun negara. Okey, bank pusat tugas dia akan menyimpan dan menguruskan akaun kerajaan yang terdiri daripada akaun keuangan iaitu hasil dan perbelanjaan kerajaan. Okey, maknanya akaun keuangan ialah pendapatan yang kerajaan dapat dan perbelanjaan yang kerajaan buat. So bank pusat akan menguruskan akaun itu dan juga akaun satu lagi iaitu akaun pinjaman keuangan iaitu rekod pinjaman yang dibuat oleh kerajaan. Maksudnya bank negara mengetahui dan menguruskan segala akaun pinjaman berkaitan dengan kerajaan. So kerajaan kita tahu ada banyak buat loan. Pinjaman sana, pinjaman sini, pinjaman bank dunia, kemudian pinjaman kepada kerajaan daripada kerajaan lain. So untuk buat bayaran apa semua, yang melakukannya adalah bank negara. Sebab itu dikatakan mentadbir akaun negara ya. Mentadbir akaun negara. So bank pusat juga akan menerima wang yang dibayar kepada kerajaan dan melakukan pembayaran bagi pihak kerajaan. So itu tugas bank, iaitu sebab itu dikatakan jurubank kepada kerajaan. Di mana segala urusan penerimaan duit, pembayaran duit juga akan dibuat oleh kerajaan. Okey, so ada soalan bagus. Okey. Sir, kenapa hari tu kes tu bank negara tak ambil tindakan dekat dia? Okey, baik. Kenapa hari tu kes Najib tu bank negara tak ambil tindakan dekat dia? Okey. Baik. Untuk kes Tan Sri Najib Tun Razak. Okey. Okey, itu hari itu. Okey, baik. Sebenarnya begini, ramai yang mungkin tak perasanlah. Okey, sebenarnya kalau kita lihat kes yang hari itu di mana kita tahu bahawa Tan Sri Najib Tun Razak telah melakukan kita kata penyalahgunaan kuasa dengan mengambil banyak wang untuk kepentingan diri. Harus diingat, sebenarnya dia bukan ambil macam tu saja. Dia begini. Ramai yang tak tahu. Cikgu bagi contohlah. Contoh bagi contoh. Katakan kerajaan. Katakanlah cikgu Perdana Menteri. Katakan cikgu Perdana Menteri.
Okey, cikgu tahu bahawa kerajaan memang banyak duit. So cikgu katakanlah cikgu dijahat lah. Okey, katakan cikgu jahat, tiba-tiba ada keluar tanduk setan kan. Keluar tanduk setan. Cikgu kata apa? Aku nak ambil duit lah, aku nak 3 bilion lah. Macam mana aku nak ambil 3 bilion? Mudah saja. Iaitu sebenarnya kerajaan akan apa tahu? Okey, contoh ni contoh. Okey, contoh. Okey, caranya adalah apa tahu? Iaitu katakanlah okey, kita akan buat apa tahu? Okey, katakan kerajaan nak buat projek untuk rakyat. Kita tahu kerajaan buat tindakan untuk kebajikan rakyat. Let's say katakanlah kerajaan kata okey, kita nak buat projek iaitu projek LRT daripada Kuala Lumpur sampai ke Subang Jaya dan sampai ke Puncak Alam. Okey, so dia akan bercabang pergi Subang Jaya dan bercabang pergi ke Puncak Alam. Okey, jadi kos dia adalah katakanlah 100 bilion. So duit tu duit siapa? Duit kerajaan. 100 bilion. Jadi kerajaan akan buka tender. Okey, 100 bilion untuk buka LRT, untuk buat LRT daripada KL pergi ke Puncak Alam dan pergi ke Subang Jaya. Jadi siapa dapat projek tu akan dapatlah 3 bilion dapat 100 bilion tu kan. Yang dapat projek tu akan dapat 100 bilion, betul? Jadi so cikgu nak duit tu, okey, duit kerajaan tu cikgu buat apa? Okey, katakanlah cikgu Perdana Menteri, dengan kuasa cikgu akan set up satu company. Okey, set up satu company. Okey, company Sendirian Berhad. Okey, ni company Sendirian Berhad apa semua. Okey, kemudian cikgu adalah panel. Cikgu adalah panel dalam pemilihan syarikat-syarikat yang akan membuat LRT tu. Jadi cikgu pun masuk dalam meeting. Okey, so cikgu lantik mungkin adik cikgu ke kan, adik cikgu untuk run company yang telah baru ditubuhkan itu. So cikgu cakap dengan adik cikgu apa? Engkau masuk, engkau hantar dokumen. Okey, kita orang nak pilih untuk buat kontrak ni. Okey, buat kerja ni. So kamu hantar dokumen. So bila hantar dokumen kan, so kami bermesyuarat. Okey, kami bersyarat. Okey, kita nak pilih company yang akan buat LRT daripada KL sampai ke Puncak Alam. So bila check kan. Okey. So cikgu dengan kuasa cikgu kata apa? Okey, kita akan ambil company ni. Okey, company A ini untuk menjalankan, kita akan lantik dia untuk buat LRT daripada KL sampai Puncak Alam. Okey. So dia kata okey, semua setuju Setuju. Okey, baik. Nah, so company LRT yang A tu adalah company adik cikgu. Company cikgu jugalah kan. Okey, nah, ini projek 100 bilion ni. Abang nak 3 bilion je. Abang nak 3 bilion saja yang lain kau buatlah. Nampak tak? Jadi bila berlaku begitu, adakah bank negara yang akan patut ambil tindakan terhadap cikgu? Bukan. Bukan bank negara. Sebenarnya yang akan buat tindakan ataupun tindakan ke atas cikgu adalah kerajaan. Sebab kerajaanlah yang telah kita katakan sebagai telah dianiaya ataupun telah ditipu oleh Perdana Menteri ini. Nampak tak? Jadi bank negara ni dia tak ada kena-mengena. Yang dia tahu, okey, masuk duit, keluar duit, masuk duit, keluar duit je. Masuk duit. Contoh macam scammer lah. Scammer tipu kamu. Okey, belilah barang A ni harga RM50. Kamu pun transfer duit. Okey, transfer duit pergi ke akaun dia. Kemudian rupa-rupanya barang tak ada. Kamu boleh tak marah bank tu? Kamu datang, apalah kau ni? Kan? Aku tertipu. Aku nak kau cari siapa tu. Lepas tu kau sue dia. Bank kata apa? Bukan kerja aku. Aku bukan kerja aku. Okey? Tak boleh. Okey, bank akan kata apa? Itu kamu yang dah bayar. Okey, kamu tertipu. Ya, kamu dah bayar. Kami tak boleh buat apa-apa. Okey, kami hanya menerima arahan untuk transfer duit daripada duit akaun kamu ke duit ke akaun dia. So kami transfer lah. Kan? Mana tahu dia nak tipu? Kami tak tahu. Nampak tak? Nampak tak? Bank perdagangan tak tahu apa-apa. Yes. So kalau kamu nak sue, kamu kena sue dia, cari dia. Dia memang buka akaun dengan kami. Kan? Tapi kami pun tak tahu dia menipu. Kami tak tahu. Okey. Jadi serupa juga macam bank negara. Kan? Dia tak tahu. Yang dia tahu, arahan untuk bayar. Okey. Jadi
So di situ sebab itu kita lihat macam kes tu Tan Sri Najib Tun Razak, sebab itu bukan bank negara yang buat tindakan tetapi kerajaan yang buat tindakan. Sebab kerajaan yang menjadi mangsa, so kerajaan akan mencari siapakah yang telah buat onar dalam kes tu. Macam kamu lah, kamu tertipu, kamu kena cari scammer tu, bukan cari bank tu. Bukan cari bank tu, cari scammer tu. Bank tak bersalah. Okey, boleh faham Idina boleh faham situasi dia tu Cikgu. Ya, okey. Baik, so itu tugas dia iaitu mentadbir akaun negara. Yes, bank negara. Bank negara yang kedua iaitu tugas dia memberi pendahuluan sementara apabila kerajaan menghadapi masalah kekurangan kewangan. So, okey, bank negara boleh berikan pendahuluan, deposit dulu. Tetapi kerajaan perlu bayar baliklah, tidak lewat daripada 3 bulan setelah berakhirnya tahun keuangan kerajaan. Maknanya, okey, selepas tutup akaun, paling lewat kerajaan kena bayar dalam tempoh 3 bulan kepada bank negara. Dan kebiasaannya tak ada masalah lah. Kebiasaannya tidak ada masalah untuk membayar semula. Okey, tentang bank negara. Okey, kita ada pelajar baru nama dia Savita. Savita, hai Savita. Savita, you can follow boleh follow ke kelas cikgu? Boleh. Boleh okey, dan mungkin kamu tak ada nota ni lagi. Okay, but don't worry, nota tu memang ada dalam kelas ekonomi, dalam grup WhatsApp kelas ekonomi tu. Kalau kamu nak nanti cikgu boleh repost semula sebab memang dah ada dalam tu. Okey, Savita, sebentar itu kamu follow Boleh cikgu. Okey, baik. So, kita lihat yang kedua iaitu memberi pendahuluan sementara. Okey, itu kita kata tugas bank pusat yang kedua iaitu sebagai jurubank, dan sebagai jurubank dia mentadbir akaun negara. Okey, itu yang pertama, dan juga yang kedua iaitu memberi pendahuluan sementara. Okey. Yang ketiga, tugas bank negara iaitu jurubank kepada kerajaan iaitu mengurus hutang negara. Okey, untuk back to the tahun 2015-2016, okey, hutang negara adalah 400 bilion. Tetapi menjelang tahun 2018 ke 2019, hutang negara telah mencecah hampir 800 bilion 800 bilion. Jadi itu adalah jumlah yang banyak. So siapa yang nak uruskan hutang itu dan pembayaran balik semula, siapa yang uruskan? Bank negara. Bank negara uruskan hutang-hutang negara ni maknanya hutang kerajaan lah. So bank negara bertanggungjawab memperoleh pinjaman, maknanya mendapatkan pinjaman bagi pihak kerajaan dari sumber sama ada daripada dalam negeri ataupun luar negara. Dan kebiasaannya kalau dalam negeri biasanya bank ataupun kerajaan akan pinjam daripada KWSP dan juga lembaga tabung haji. Itu yang dua yang selalulah. Selalu dipinjam. Itu dalam negeri. Kalau pinjam daripada luar negara iaitu Bank Dunia ataupun daripada kerajaan-kerajaan lain. So itu pinjaman luar negara. So duit-duit pinjaman itu bank pusat akan peroleh pinjaman itu. Bank pusat akan memperoleh pinjaman melalui penjualan bil-bil perbendaharaan dan juga surat jaminan kerajaan kepada institusi keuangan, atau memperoleh pinjaman di pasaran modal antarabangsa. So di sini kalau kita lihat ada 3 instrumen pinjaman, iaitu pertama penjualan bil-bil perbendaharaan, kedua iaitu surat jaminan kerajaan, dan yang ketiga iaitu pinjaman di pasaran modal antarabangsa. Okey, baik. So, cikgu akan berikan hint-hint sedikit tentang tiga-tiga ini. So, seperti Idna Sofia tanya, "Sir, macam mana negara boleh ada hutang? Saya pening sikit." Okey, baik. Okey, sebenarnya kalau kita lihat setiap tahun, kamu kena bayangkan negara kita ni seperti individu. Individu yang bekerja. Contoh bapa kamu lah.
Bapa kamu katakanlah dapat gaji 5,000 sebulan. Okey, 5,000 sebulan dapat gaji 5,000 sebulan. Bayar itu, bayar kereta, bayar rumah, bayar itu, bayar apa semua kan. So, okey, kemudian balance tinggallah 100. Contoh. Katakanlah balance tinggal 100. Tak cukup tu. Jadi apa yang bapa kamu akan buat? Sebab bapa kamu tahu, oh nak kena bayar, ada benda lain nak kena bayar ni. Nak makan lagi, okey, nak isi minyak, nak pergi kerja hari-hari ni. So apa yang bapa kamu akan buat? Sebab 5,000 tak cukup, nak kena cari duit lebih sikit. So bapa kamu pinjam. Pinjam dengan orang lain ataupun pinjam dengan mana-mana pihak. Jadi itu pinjaman, bentuk pinjaman. Kenapa pinjaman? Kerana okey, kita punya hasil tidak mencukupi. So back to the kerajaan. Apa yang kerajaan tak cukup? Baik, cikgu bagi tahu terus terang. Okey, kerajaan sebenarnya setiap tahun menerima pendapatan daripada cukai, hasil cukai, bukan cukai, kemudian royalty dan pelbagai lagi pendapatan tahunan kerajaan biasanya 244 bilion. 244 bilion 244 bilion setahun. Bilion ribu juta. Memang banyak. Tetapi kemudian kerajaan bila dapat hasil tu, kerajaan kena belanjakan. Untuk apa? Banyak. Untuk emolument, kemudian untuk keserahan kepada kerajaan negeri, kemudian membiayai projek-projek pembangunan, kemudian nak bayar tu kan. Sudahnya kan tak cukup. Rupanya bila diorang estimate balik, diorang kira-kira balik, sebenarnya belanja kerajaan ialah 255 bilion. Contoh 255 bilion. Kerajaan dapat 244 bilion. Tapi nak belanja 255 bilion. Mana nak cari 11 bilion lagi? Kerajaan pinjam. Dan kerajaan pinjam ini dia telah berlarutan dia telah bermula sejak tahun 1990-an lagi. Sejak 1990-an let's say kalau kita katakan 1990, bank negara dah pinjam dekat bank dunia, setiap setahun pinjam 10 bilion. 10 bilion katakanlah tiap tahun kerajaan pinjam dengan bank dunia. Kalau 10 tahun dah berapa? 10 tahun dah 110 bilion. Kalau 20 tahun dah 220 bilion. Dia akan add up. Tu belum interest lagi. Interest jangan main-main. 1% pun interest dia berjuta. Betul tak? 1% pun interest dia berjuta. Ada riba. Tu semua ada riba, ada interest. Jadi, kenapa kerajaan meminjam? Kerana kekurangan. Kekurangan untuk dibelanjakan untuk projek pembangunan. Dan harus diingat kerajaan dia punya matlamat dia apa tahu? Kalau diberi peruntukan, duit kamu tak habiskan, bermakna kamu tak cekap. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kita lain, ataupun swasta lain. Swasta ni kalau diberi diberi bajet untuk buat projek 1 juta. So kalau katakan swasta buat kerja katakanlah siap dengan modal 800,000. So 200,000 boleh save. Kan? So swasta akan dikira sebagai cekap. Betul tak? Lagi jimat, lagi cekap. Betul? Itu swasta. Tapi kalau kerajaan lain. Kerajaan lain diberi peruntukan 1 juta, kamu tak habiskan, tak gunakan betul-betul, ada katakan jabatan kerajaan atau kementerian tu, gunakan sikit saja, rupanya ada balance dalam 200,000. Maknanya belanja 800,000 saja. Bermakna jabatan itu, kementerian itu dicop sebagai tidak cekap. Kenapa? Tidak berjaya habiskan peruntukan. Nampak tak? Perbezaan mentaliti
okey, kerajaan dan juga swasta. Nampak tak? Jadi kamu kena faham. Jadi kerajaan ni kena habiskan duit, tak cukup. Okey, tak apa. Untuk apa? Ini semua untuk rakyat. Ini semua untuk rakyat. Tapi ini menyebabkan berlakunya hutang. Berlakunya hutang. Boleh faham tentang perbezaan mentaliti antara kerajaan dengan firma, di mana firma memang lagi jimat lagi bagus. Kalau kerajaan tak. Kalau kau tak habiskan peruntukan, kau tak cekap. Boleh faham boleh faham tu. Itu ya, sebenarnya betul, memang betul. Memang betul. Tapi sebab tu cikgu cakap kan, sebenarnya okey, bagi cikgu lah kalau katakan kepada kerajaan sebenarnya, cikgu kadang-kadang geram je untuk suruh apa? Orang-orang yang di atas tu, para pemimpin itu, sila masuk kelas ekonomi cikgu, mai sini. Lain kali ada RM10, belanja RM8. Save RM2. Jangan ada RM10 nak belanja RM12. Mana datang RM2? Pinjam. Tiap-tiap hari pinjam RM2, lemak hutang bertambah lah. Betul tak? Betul tak? Kan? Itu cara betul. Kau ada duit RM10, kan? Belanjalah RM8. Tinggallah RM2 save. Kan? Ini ada RM10, belanja RM12. Lampau sungguh. Mana datang RM2? Pinjam lah. Itulah. Dah kan. Jadi sebab tu cikgu kalau dapat dia orang ni memang suruh masuk kelas ekonomi balik. Kan? Okey. Kalau lah Baik. Baik. So, kita lihat bank pusat akan memperoleh pinjaman melalui penjualan bil-bil perbendaraan, okey, surat jaminan kerajaan, okey, dan juga pinjaman di pasaran modal antarabangsa. Tiga-tiga ini cikgu akan explain pada masa akan datang sebab dia sebenarnya ada dia punya perbezaan di antara bil perbendaraan dan surat jaminan kerajaan. Okey, serta juga pinjaman di pasaran modal. Dan satu lagi iaitu menerbitkan sijil-sijil pelaburan kepada institusi keuangan. Jadi di sinilah bagaimana bank pusat boleh memperoleh pinjaman. Pinjaman mungkin kamu tak boleh bayang, tapi nanti cikgu akan explain ya. Baik, tak apa. Yang seterusnya iaitu memberi nasihat pelaburan. So, bank negara akan menjadi penasihat dan ejen kerajaan untuk aktiviti pelaburan kerajaan di luar negara. Okey, menjadi penasihat dan ejen kerajaan untuk aktiviti pelaburan dan mengkaji projek pelaburan di luar negara yang berpotensi dan menguntungkan dari semasa ke semasa. Okey. Menjawab soalan Irdina tadi, Irdina, kamu mungkin perasan tentang cerita Datuk Seri Najib Tun Razak kan? Okey, kamu perasan tak ada perkataan 1MDB? Yang tu lah saya nak masukkan. Okey. 1MDB itulah sebenarnya telah dilantik oleh kerajaan menjadi penasihat dan ejen kerajaan. Yes, 1MDB tu, okey, company yang ditubuhkan untuk mencari aktiviti pelaburan kerajaan di luar negara. The problem is 1MDB itu, okey, yang dikatakan telah dibawa oleh Jolo tu, katakan Jolo tu kan. Dia bawa 1MDB ke luar negara dan dia telah kata, oh, invest kat sini bagus, invest kat sini bagus, invest kat sini bagus. Sedia propose pada kerajaan. So kerajaan pun ikut. Okay, kerajaan pun ikut. Suddenly investment itu tidak membawa apa-apa pulangan. Jadi itu yang menjadi isu besar. Dan salah satu, okey, duit itu, okey, dikabarkan telah diorang tracking balik duit itu telah membiayai filem, iaitu telah membiayai filem Wolf of the Wall Street, kalau tak salah cikgu. Wolf of Wall Street. Ya, filem lakonan Leonardo DiCaprio. Okey. So itu, okey, filem itu telah membiayai duit ini telah membiayai filem Wolf of the Wall Street tu. Wall Street tu. Jadi itu telah maknanya apa? Telah menyelewengkan duit. Sepatutnya untuk investment tapi pergi kepada filem. Kan?
1MDB maksudnya apa? Okey, One Malaysia Development Berhad. Dan kalau kamu tahu One Malaysia tu siapa yang propose? Apa slogan Satu Malaysia? Siapa yang propose? Siapa yang perkenalkan? Satu Malaysia, One Malaysia. Development Berhad. Betul, yang itulah. Dia lah. Kan nampak? Sebab itu dia yang telah menjadi target utama. Nampak tak? Ya, jadi Tan Sri Najib Tun Razak lah yang telah menjadi kita kata sebagai menjadi tumpuan ya, kerana 1MDB ini. Walaupun dia masih belum disahkan sama ada bersalah atau tidak lah. Tapi begitulah ceritanya. Begitulah ceritanya ya. Jadi 1MDB itu sebenarnya adalah sebagai salah satu company yang telah menjadi penasihat dan ejen kerajaan, dan itulah yang berlaku. So di sini bank negara sebenarnya yang sepatutnya menjadi penasihat dan ejen kerajaan dan mengkaji projek pelaburan di luar negara. Okey. Baik, so dan seterusnya, okey, bank negara juga okey sebagai jurubank kepada kerajaan mengurus pertukaran asing di mana memastikan rizab antarabangsa sentiasa mencukupi, kemudian mengawal pertukaran asing dan memastikan bahawa nilai mata wang berada dalam keadaan stabil di pasaran kewangan antarabangsa. Okey. Baik, rizab antarabangsa sentiasa mencukupi. Anda tahu kan apa maksud rizab antarabangsa yang mencukupi? Anda tahu tak apa maksud rizab antarabangsa? Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu bagi tahu cikgu. Tahu cikgu. Okey, tak tahu. Ni. Alah comelnya ni. Okey, baik. Okey. Baik. Rizab antarabangsa ni sebenarnya adalah mata wang asing yang berada dalam negara. Contohnya mata wang dolar, mata wang pound, okey, mata wang lain, negara-negara lain tapi berada dalam negara kita. So bila berada dalam negara kita, duit tu akan pergi mana? Contoh, kalau katakan seorang pelancong US datang sini, dia bawa duit dolar. Sampai sini dia nak beli barang. Alamak, duit dolar. Okay, I want to buy this lah. This burger. How much this? RM3, sir. RM3. I've got notes, dollar notes. Can you accept it? No. Okay, sorry sir, we cannot accept. You must exchange first. So, nak tak nak Mak Saleh ni terpaksa bawa duit dolar dia pergi ke money changer untuk tukar duit dolar kepada duit ringgit Malaysia. Betul? So, baru boleh beli kan? So, duit dolar dekat money changer tadi, money changer tu buat apa? Money changer tu ambil, kumpulkan duit-duit mata wang asing ni, dia dapat kat situ kan? Dapat duit dolar, dapat duit pound, dapat duit yang lain-lain, dapat duit rupi India dan banyak lagi dia kumpul. Kemudian nanti dia akan bawa pergi bank negara. Dia bawa pergi bank negara, so dia akan tukarkan duit-duit tu kepada duit ringgit Malaysia balik. So duit-duit yang dolar semua tu tadi, dolar, pound, rupi semua tadi telah diberikan kepada bank negara. Bank negara buat apa? Bank negara simpan. Sebab apa? Itu aset. Itu aset. Itu baru money changer. Okey, berapa banyak money changer dalam Malaysia ni? Banyak. Semua akan serahkan kepada bank negara. Itu kalau tukar kepada bank negara. Bagaimana dengan bank-bank perdagangan? Contohnya Maybank. Maybank ada buat tak tukaran mata wang asing? Ada. Maybank, CIMB, kemudian Hong Leong, semua bank-bank ni ada buat tukaran mata wang asing. Jadi, katakanlah ada company-company luar, okey, yang bawa duit banyak. I have 200 dollar here. I want to change it. I want to invest in Malaysia, okay, to build factory here. So dia bawa duit tu, katakan US tu bawa duit tu, so dia nak bawa, boleh ke dia gunakan segala urusan nak sewa nak sewa kilang, kemudian nak bayar pekerja, semua guna duit dolar? Tak boleh. Dia kena duit Malaysia. Jadi apa yang dia kena buat? 200 million ini, okey, dia akan pergi kepada bank. Okey, dia pergi kepada bank perdagangan, bank ke semua kan. I want to exchange
okay, these notes, which is dollar notes to ringgit Malaysia. So dia akan tukarkan. So bank akan ambil duit dolar itu dan bayar duit ringgit Malaysia kepada investor itu ataupun pelabur itu. So 200 million yang ada pada bank tu dia buat apa? Sekali lagi akan tukar kepada bank negara. Bank negara akan bagi duit ringgit Malaysia, bank negara simpanlah dolar tadi. Satu Malaysia punya bank, okay, exchange tu akan disimpan di bank negara. So duit-duit mata wang asing itu yang disimpan oleh bank negara dipanggil rizab antarabangsa. Rizab itu bermaksud reserve, iaitu simpanan mata wang antarabangsa. Boleh faham tak? Boleh faham okey. Itulah dia rizab antarabangsa. Jadi, okey, kerajaan ataupun bank negara akan mengawal pertukaran asing, okey, dan simpan rizab itu. So akan dengan lagi banyak rizab antarabangsa di bank negara, duit kita akan semakin kukuh. Lagi sedikit, maka duit kita akan semakin kurang kukuh. Nampak tak? Sebab mata wang itu memang aset sebenarnya, aset yang boleh disimpan. Sampai satu masa boleh digunakan untuk dijual semula. Boleh faham? Boleh faham okay. So itu mengurus pertukaran asing. Yes, alright. So bermakna itu berkaitan dengan kita kata sebagai 5 tugas bank negara kepada kerajaan, iaitu jurubank kepada kerajaan. Okay. Memberi pendahuluan sementara, mengurus hutang negara, mentadbir akaun negara, memberi nasihat pelaburan dan mengurus pertukaran asing. Okay. So itu jurubank kepada bank negara, kepada kerajaan. Bagaimana fungsi yang keempat? Bank negara punya fungsi yang keempat iaitu jurubank kepada bank-bank perdagangan. Maksudnya di sini bahawa bank-bank perdagangan seperti Maybank, CIMB, Hong Leong Bank, kemudian juga banyak bank-bank lain tu semua, diorang pun kena ada satu bank lain tau. Bank yang di atas dia lagi, iaitu bank negara. Di bawah ni semua adalah Hong Leong, Maybank, CIMB dan sebagainya. So dia orang semua akan buka akaun dengan bank negara. Sebab bank negara adalah jurubank kepada bank-bank perdagangan. So apa tugasnya? Okey, tugasnya adalah akan menyediakan akaun penjelasan antara bank. Akaun penjelasan. Nanti cikgu explain Okey. Kemudian menjaga rizab berkanun. So bermakna menjaga rizab berkanun dan sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. So kita lihat satu-satu. Pertama, menyediakan akaun penjelasan antara bank. Ini tugas yang pertama bank negara kepada bank perdagangan. Menyediakan akaun penjelasan antara bank, iaitu setiap bank perdagangan mempunyai sebuah akaun penjelasan di bank pusat yang digunakan untuk apa tahu? Membayar hutang antara bank akibat pengeluaran cek. Okey. Cikgu akan ceritakan tentang cek. Okey. Pernah tengok cek? Pernah tengok buku cek tak? Pernah. Pernah. Okey, pernah tengok dan juga cikgu faham di antara kamu ramai yang mungkin mengetahui tentang cek. Cikgu rasa cikgu ada juga buku cek dia. Ada ke buku cek dia? Oh, ada dalam kereta. Cikgu pun ada buku cek. Okey. Cikgu pun ada buku cek. Okey. Okey. Cek ni sebenarnya adalah satu kertas arahan kepada bank untuk bayar bagi pihak kita. Baik, contoh Contoh cikgu ada ada cek, ada buku cek. So cek cikgu adalah cek daripada bank Islam. Cikgu nak bayar kepada Shimir. Katakan cikgu nak bayar kepada Shimir 2,000. Cikgu bayar kepada Shimir. Okey, cikgu tulis nama dekat cek bank Islam tu. Okey, tulis nama Shimir Ilyasa. Kemudian RM2,000 cikgu sign. Okey, chop. Koyakkan dan cikgu bagi
Okey, okey 2,000, cek 2,000 okey kepada Syimil. Syimil pun ambil. Yay. Tapi Syimil cakap apa? Cikgu, saya tak ada akaun bank Islam cikgu. Macam mana saya nak terima duit ini? Cikgu cakap apa? Tak ada masalah. Kamu boleh masukkan okey cek ini ke dalam akaun kamu. Walaupun akaun kamu adalah Maybank. Katakanlah Syimil ada Maybank saja. Okey, macam mana cikgu? Boleh. Okey, caranya dengan kertas cek bank Islam tu kamu pergi kepada CDM, iaitu check deposit machine. So ada check deposit machine So Syimil pun akan masukkan cek bank Islam cikgu tadi ke dalam check deposit machine Maybank masuk. So Maybank Syimil masukkan nombor akaun Maybank. Okey, kemudian tengok jumlah, okey 2,000. Masukkan 2,000. Okey, masuk. So kemudian enter. So nanti dia akan masuk, dia akan receive, dia akan sedut cek itu masuk ke dalam dia punya tempat simpanan dan kemudian dia akan keluarkan resit. Okey, maknanya okey cek telah diterima. Baik. Kamu tahu tak sebenarnya bila Maybank bila Maybank buka CDM tadi, bukan sahaja ada cek bank Islam, tapi ada cek CIMB dalam tu, ada cek Hong Leong dalam tu, ada cek bank muamalat dalam tu. So, banyak. Jadi tugas kerani bank, dia akan ambil cek-cek tu yang bercampur-campur tu, dia akan asingkan. Okey, ini Maybank punya, okey, ini CIMB punya, ini cek Hong Leong, ini cek. So dia asing ikut bank dulu. Okey, dia asing ikut bank, kemudian dia akan buat catatan. Okey, CIMB berapa banyak, ni berapa banyak. Cek-cek itu akan dibawa ke mana? Dia akan bawa kepada bank pusat. Dia akan bawa kepada bank pusat dan di bank pusat itulah, di bank pusat itulah akan ada orang yang sama daripada bank-bank lain. Okey, contoh orang tu daripada Maybank bawa cek banyak-banyak tu, bank Islam lah, cek bank muamalat, CIMB pun semua. Okey. Kemudian ada pula kaunter, ni CIMB, ni orang kerani daripada Hong Leong. Dia orang pun ada juga cek-cek tu. Okey. So sekarang kita tukar cek kita tukar cek. Okey, mai sini, yang Maybank mai sini. So dia ambil Maybank. Ni kau punya Hong Leong. Ni CIMB. Ini bank Islam. Ni. So dia bagi-bagi. Okey, dia orang pun buat catatan. Okey, terima. So dia orang balik. Lepas tu bila dia orang balik, dia orang key in balik. Okey, transfer duit sebab dah terima duit macam tu. So di manakah mereka buat itu? Di manakah mereka buat pertukaran itu? Pertukaran itu dibuat di rumah penjelasan akaun, iaitu di bank pusat. Rumah penjelasan akaun di mana? Di bank pusat. Di bank negara lah. So bank negara lah memang kena sediakan akaun ini untuk menukar-nukarkan cek tu. Nampak tak? Dan diorang kena buat cepat. Sebab itu cek-cek ini biasanya boleh clear dalam tempoh 3 hari. Hari pertama dia terima, hari kedua diorang pergi tukar cek apa semua, dan bertukar-tukar apa semua, dan hari ketiga duit dah masuk dalam akaun. Diorang kena buat cepat, pantas. Kalau tak buat, sia-sia je customer maki bank. Itu biar normal. Nampak tak? Dalam 3 hari je. Jadi itulah yang dikatakan akaun penjelasan antara bank, iaitu disediakan oleh bank pusat supaya menjadi tempat untuk membayar hutang satu sama lain oleh membayar hutang akibat cek tu di kalangan bank-bank perdagangan. Baik. Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh okey. Baik. So sebab tu Syimil kata apa? Bertabahlah yang buat kerja tu. Betul. Okey, kawan cikgu seorang menjadi manager bank CIMB untuk lebih kurang 10 tahun. Lepas tu berhenti. Tak tahan stres. Sampai satu tahap dia apa? Dia orang lain semua balik awal, dia balik lambat. Sampai sudahnya dapat darah tinggi, kencing manis. Kemudian terus berhenti. Okey, kemudian sekarang buat apa? Bawa teksi.
Sekarang bawa taksi Dulu manager bank, sekarang bawa taksi. Dia kata apa? Bawa taksi aku lagi tenang ah. Lagi tenang. Boleh bawa orang sana sini, boleh berjalan. Tak perlu serabut kepala. Tak ada penyakit darah tinggi, kencing manis. Nampak tak? So siapa so siapa yang boleh bertahan dengan kerja-kerja macam tu, silakan. Kalau tidak, kamu ada peluang untuk buat kerja lain ya. So itu di bank, fungsi bank bank negara kepada bank perdagangan, iaitu jadi juru bank kepada bank perdagangan ya. Yang pertama, menyediakan akaun penjelasan antara bank. Yang kedua, iaitu menjaga rizab berkanun. Okey, rizab berkanun. Sekali lagi, penggunaan perkataan rizab. Rizab ni maknanya reserve ataupun simpanan berkanun, iaitu simpanan wajib. Okey, rizab berkanun bermaksud simpanan yang wajib dibuat oleh bank perdagangan di bank pusat pada kadar tertentu. Dan kadar rizab berkanun semasa ialah 4%. Bermaksud bank perdagangan perlu menyimpan RM4 sekiranya mempunyai wang sebanyak RM100. Jadi perubahan kadar rizab berkanun akan memberi kesan kepada keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman. Jadi inilah yang dikatakan sebagai kadar rizab berkanun. So, rizab berkanun ialah simpanan yang wajib. Kenapa bank negara buat macam tu? Supaya kita kata bahawa bank-bank perdagangan ini ada akaun saving di bank negara, yang mana in case kalau bank-bank perdagangan itu menghadapi menghadapi bankrupt ke, ataupun kehilangan wang ke, ataupun rugi ke apa kan, so boleh keluarkan duit 4% itu daripada bank perdagangan. So itu maksud menjaga rizab berkanun. So setiap bank semua bank ada simpanan di dalam bank negara. So bank negara yang kena jaga rizab berkanun tu. Kena jaga simpanan duit-duit bank perdagangan itulah. Okey. Jadi itu menjaga rizab berkanun. Dan yang ketiga iaitu sumber pinjaman terakhir. Yang ketiga ni iaitu sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Di mana kalau kita lihat, bank perdagangan yang mengalami masalah kekurangan tunai boleh mendapatkan pinjaman daripada bank pusat. Seandainya bank perdagangan tak ada cash, kamu tahu kan bahawa setiap hari orang ramai akan pergi ke ATM cucuk duit untuk dapatkan cash. Sampai satu tahap, kadang-kadang bank perdagangan dia mengalami masalah kekurangan tunai. Jadi, dan tunai itu boleh dapatkan daripada bank pusat. So tunai itu penting, kena ada supaya apa? Supaya bank perdagangan sentiasa beroperasi. Dan kalau kamu perhatikan, perasan tak? Kadang-kadang, bila kamu nak cucuk kan, out of service. Bila nak cucuk out of service. Sebenarnya out of service ni ada dua je. Iaitu memang mesin tu rosak, ataupun yang kedua iaitu apa? Iaitu memang duit dah habis. Duit dalam tu dah habis. So dia tulis out of service. So jaranglah sebab mesin tu rosak, tapi sebenarnya yang kedua tu iaitu apa? Duit dah habis dalam tu. Jadi out of service. Jadi itulah dia masalah kekurangan tunai itu ya. Kekurangan tunai. Baik, dan kita lihat fungsi bank negara yang terakhir iaitu mengawal kestabilan ekonomi. So bank pusat mengawal ekonomi daripada mengalami inflasi dan deflasi dengan menggunakan alat-alat keuangan. Dan alat-alat keuangan ini kamu akan belajar dalam tingkatan 5 pada bab 1.3. iaitu dasar fiskal dan dasar keuangan. So bagaimana bank pusat mengawal, kita akan lihat nanti pada bab pada tingkatan 5 nanti. Okey, bagus soalan. Inflasi dan deflasi itu apa sir? Bagus soalan. Baik, inflasi bermaksud
keadaan ekonomi ya. Okey, cikgu boleh type kat sini lah untuk kamu fahami. Bagus soalan tu. Inflasi ya. Baik, inflasi ialah kita kata sebagai keadaan ekonomi. Okey, keadaan ekonomi ya. Okey, ekonomi di mana apa tahu? Keadaan ekonomi di mana harga barang, okey, dan okey perkhidmatan, okey perkhidmatan, okey meningkat, meningkat secara berterusan, okey, ataupun kita panggil secara umum dan berterusan. So itu inflasi. Okey, cikgu bawa naik ke atas ni lah. Okey. Inflasi keadaan demand ekonomi di mana harga barang dan perkhidmatan meningkat secara umum dan berterusan. Maksudnya apabila kamu lihat okey harga barang seluruh keseluruhan, bukan satu barang je. Kalau satu barang je naik itu bukan inflasi. Tapi kalau semua barang sedikit demi sedikit dia naik, harga dia naik kan. Okey, dan semua barang pun ikut naik. Okey, dan ianya tak berhenti berterusan setiap tahun naik kan. Itu dipanggil inflasi. Dan adakah keadaan inflasi ni bagus? Tidak. Sebab keadaan inflasi ni yang meningkat ini, harga barang meningkat menyebabkan apa? Menyebabkan okey kurangnya kuasa beli rakyat. Okey, kekurangan kuasa beli rakyat. Contohnya apa tahu? Contohnya okey, untuk kita bezakanlah antara sekarang dengan dulu. Cikgu dulu Okey, cikgu dulu pada zaman sekolah rendah tahun 87 okey, nasi lemak. Okey, 87, 88 sampai tahun 91. Nasi lemak dengan sambal, dengan timun, kacang, ikan bilis, kemudian lauk sotong. Lauk sotong okey, banyak tu. Tahu berapa? RM1. RM1. 1991. Okey. Dengan sotong tau. Nasi lemak dengan sotong. Bandingkan sekarang tahun 2021. 1991, 2001, 2011 dan 2021. Bermakna 30 tahun lepas. 30 tahun lepas, RM1 untuk nasi lemak dengan segala macam bahan dan lauknya sotong. Sekarang 2021 dengan nasi lemak, lauk sotong dengan pelbagai kacang lagi apa semua kan. Sekarang berapa ringgit? Sekarang at least RM8. Nampak tak? Kenapa perbezaan tu sangat cikgu? Dalam tempoh 30 tahun ini, harga semua barang, harga beras, harga sotong, harga cili, harga kacang, harga minyak, semua telah meningkat secara berterusan. Nampak tak? Jadi sebab tu bukan lagi dapat RM1, sekarang ni dapat RM8. Okey? Dan itulah dikatakan inflasi. Dan kamu sendiri pun pernah alami. Kamu perasan tak? Masa sekolah rendah, duit belanja kamu berapa? Sekolah rendah duit belanja kamu berapa? Mak kamu bagi, ayah kamu bagi. RM3. RM3 Dina RM3. Sekolah menengah sekarang ni, kalau kamu pergi sekolah menengah sekarang ni, duit belanja kamu berapa sekarang? RM10. 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 Baik, adakah sebenarnya perbelanjaan kamu yang bertambah atau harga barang tu yang naik? Harga barang naik. Ya, sebenarnya harga barang di kantin tu yang harga kuih, harga nasi lemak, harga air tu yang berbeza. Kalau kamu tengok sekolah rendah dulu, harga semua memurah. Kan? Semua memurah. RM3 pun dah cukup. Tapi bila kamu pergi sekolah menengah, kan? Semua jadi mahal. Okey? Dan kamu lihat, kenapa macam ni? Kena ada duit RM10.
Bermakna apa? Bermakna itu bukan kerana apa kamu nak beli banyak, tak, tapi kerana harga barang-barang itu telah pun meningkat. So itu dipanggil inflasi. Dan kamu tahulah makcik kantin pun nak lawa juga. Makcik kantin pun nak melawar juga. Sebab itu kan dia ada untung lebih sikit nak beli makeup. Udahlah apa para pelajar budak-budak lelaki suka datang Shimir ke kan, pergi ke kantin tengok makcik kan. Oh, makcik kantin lawa punya. Okey, baik. So so itu inflasi, keadaan ekonomi di mana harga barang dan perkhidmatan meningkat secara umum dan berterusan. Okey. Untuk deflasi pula, deflasi iaitu satu keadaan ekonomi juga Okey, kita lihat deflasi. Okey, deflasi juga iaitu keadaan ekonomi. Okey. Okey, di mana kalau kita lihat harga barang menurun. Kita tak jelas. Harga barang menurun dan banyak firma atau syarikat ditutup. Ditutup. Dan kalau kita lihat di sini, apabila ditutup, maka berlaku banyak pengangguran. Apa itu pengangguran? Banyak berlaku pengangguran. Apa itu pengangguran? Iaitu kehilangan pekerjaan. Ini dia. So keadaan ekonomi di mana harga barang menurun dan banyak firma ditutup. Kenapa firma tutup? Sebab rugi. Rugi sebab bila harga barang murah, memanglah rakyat suka. Tetapi syarikat rugi. Syarikat rugi sebab tak bawa banyak untung. Bila tak bawa banyak untung, maka banyak firma ditutup. So bila ditutup, orang-orang yang bekerja di firma itu hilang pekerjaan. So bila hilang pekerjaan, maka banyak berlaku pengangguran. Macam sekarang ni, cikgu tanya kamu, zaman sekarang ni kita sekarang ni pada tahun ini, pada hari ini, banyak berlaku inflasi ke ataupun deflasi? Deflasi. Deflasi. Sebab banyak pengangguran, betul? Yes, memang betul. Kita memang banyak berlaku pengangguran. Namun begitu, alhamdulillah, nasib baik pengangguran itu banyak orang yang hilang pekerjaan sebab COVID ni. Hilang pekerjaan dekat sebagai pilot pun dah hilang pekerjaan. Kemudian pekerja-pekerja bank, kemudian pekerja-pekerja kedai habis hilang pekerjaan. Tetapi nasib baik pengangguran itu ditutupi dengan peluang-peluang pekerjaan lain. Sebagai contoh, peluang pekerjaan sebagai Food Panda punya rider, Grab Food punya rider, kemudian Lala Move, kemudian JNT, kemudian Post Laju dan macam-macam lagi. Nasib baik ada peluang pekerjaan di sektor-sektor lain. So orang-orang yang hilang pekerjaan ini, mereka boleh bertukar pergi bekerja di tempat lain walaupun gajinya tidak seperti asal. Kalau bayangkan kalau tak ada Grab Food, Food Panda dan sebagainya ni, semua orang menganggur, memang huru-hara jadinya negara kita memang huru-hara. Sebab pengangguran adalah salah satu masalah yang paling utama yang sesuatu kerajaan kena settlekan lebih awal. Kalau tidak, dia akan hancurkan negara. Kamu tahu apa beza penganggur dengan orang yang bekerja? Perbezaannya ialah orang yang bekerja ada duit, orang yang menganggur tak ada duit. Tapi persamaan dia sama. Dua-dua kena makan. Dua-dua kena makan. Dua-dua kena cari makan. Dua-dua kena bayar bil. Yang ada kerja, boleh bayar bil, boleh beli makanan. Yang tak ada kerja ni, yang penganggur ni, dia tak ada duit, tapi dia nak kena makan. Dia perlu makan untuk hidup. Jadi apa yang akan berlaku? Dia tak ada pekerjaan. So akan berlaku masalah-masalah sosial. Seperti apa? Seperti melakukan rompakan. Kemudian berlaku kecurian, melakukan jenayah, peras ugut, scammer,
dan pelbagai lagi. So ini semua akan timbul masalah sosial akibat apa? Akibat pengangguran. Sebab itu salah satu penyakit ekonomi yang kerajaan kena cepat settlekan ialah pengangguran. Ya. Dan in the end kalau diorang tak nak benda tu tapi diorang stres juga, apa yang diorang buat? Itu yang kadang-kadang diorang bunuh diri. Suicide. Bunuh diri sebab rasa tak mampu jaga anak dan keluarga. Itu sebab itu okey, pengangguran jangan dibuat main ya. Pengangguran jangan dibuat main. Nampak macam dia tak ada masalah tetapi dia adalah masalah yang kadang-kadang sangat menekan. Dia sangat menekan. Sebab itu kalau kamu lihat kiri kanan kamu ya, ada yang bermasalah, okey, sila bantu. Dan untuk pelajar-pelajar kelas cikgu ini ya, pelajar-pelajar kelas cikgu ini, kalau seandainya ada kawan-kawan sekolah kamu yang nak kelas online tapi tak mampu, okey, tak mampu untuk bayar yuran ke, hanya berharap kepada PDPR dan mereka ada keinginan nak belajar. Okey, untuk subjek sejarah dan ekonomi, okey, boleh bagi tahu cikgu, maklumkan kepada cikgu. InsyaAllah cikgu boleh bantu mana yang patut. Mana yang patut. InsyaAllah. Cikgu pun ingin menyumbang juga dan kamu memberi sumbangan kamu, cikgu memberi sumbangan cikgu. Nampak tak? Okey. Kamu mencari kawan-kawan kamu yang bermasalah, yang memang ada masalah yang tak mampu tapi berminat. Ya, pastikan berminat. Ingat beri sesuatu kepada orang yang nak. Kamu jangan beri sesuatu kepada orang yang tak nak. Beri sesuatu kepada orang yang tak nak, dia tak hargai. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita ni pukul rata. Bagi je lah kan. Bagi je lah. Nanti dia nak lah tu. Tak. Beri kepada yang nak. Yang tak nak kamu beri, rugi. Sebab dia akan bazir. Ini pengalaman cikgu lah. Kan, pengalaman cikgu. Bagi ilmu kepada orang yang tak nak, memang tak masuk-masuk. Tapi bagi ilmu kepada orang yang beria, nak, mudah je dapat. So, tugas kamu semua ni ada 4-5 orang ni, kalau ada rakan-rakan yang ingin belajar ekonomi ataupun sejarah yang mungkin tak mampu, boleh beritahu kepada kawan-kawan itu. InsyaAllah. Okay? Kalau diorang minat, okay, boleh. Kalau tak minat, jangan paksa. Jangan paksa. Itu minat tu tak boleh dipaksa-paksa. Okay. So di sini okay, kita lihat Bank Pusat, okay, iaitu mengawal inflasi dan juga deflasi. Okay. So kedua-duanya okay, Bank Pusat kena kawal melalui alat-alat keuangan. So kalau kita lihat kembali okay, tentang berkaitan dengan bank negara ataupun bank pusat. Tugas-tugas bank pusat sebenarnya kalau kita lihat di sini okay, ada 5 fungsi bank pusat, iaitu soalan bank pusat ni boleh dikatakan kerap keluar dalam SPM. Boleh dikatakan kerap keluar lah. Jadi kamu kena fahami betul-betul . So bank pusat, fungsi bank pusat iaitu ada 5. Pertama, keluarkan mata wang. Kedua, mengawal kestabilan nilai mata wang. Yang ketiga, juru bank kepada kerajaan. Dan yang keempat, juru bank kepada bank perdagangan. Dan yang kelima, mengawal kestabilan ekonomi. So ada 5 yang itu. Okey. Baik. Dan kita telah lihat berkaitan dengan segalanya tentang fungsi-fungsi Bank Negara Malaysia sebagai juru bank dan juga sebagai juru bank kepada bank perdagangan, kemudian juga menyediakan akaun penjelasan dan juga kalau kita lihat sini iaitu mengawal kestabilan ekonomi. So next class kita akan masuk kepada fungsi bank perdagangan. So cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan berkaitan sama ada soalan ini ke ataupun topik-topik sebelum ini ke ataupun apa juga berkaitan ekonomi, boleh bertanya kepada cikgu sekarang. Mungkin cikgu boleh bantu kamu untuk memberi penjelasan. Silakan. Nak tanya apa-apa? Mungkin Syimil nak tanya apa-apa? Begitu juga Auni dan juga Savita serta Shimir. Nak tanya apa-apa tak? Saya tak faham bab 2 cikgu.
Sebab cikgu kat sekolah laju macam flash. Okey, bab 2. Okey, bab 2. Okey, bab 2. Cikgu buat ringkasan je lah tapi untuk penjelasan itu memerlukan kamu, cikgu akan buat satu lagi kelas lah nantilah Okey. Okey, kamu ingat lagi bab 2 tak? Okey, bab 2 tajuk dia apa? Bab 2 tajuk dia adalah pasaran. Betul? Bab 2 tajuk dia adalah pasaran. Okey, baik. So, kalau kita lihat di sini, pasaran ini sebenarnya, okey, bab ini terbagi kepada beberapa cabang. Okey, kalau kita bagikan kepada beberapa cabang, antaranya yang pertama iaitu berkaitan dengan permintaan. Okey, permintaan. Kemudian juga kita belajar tentang satu lagi iaitu berkaitan dengan penawaran. Ini kita punya konsep besar sebenarnya, penawaran. Okey. Kemudian kita lihat yang ketiga iaitu bab kedua ni iaitu keseimbangan pasaran. Okey, keseimbangan pasaran. Okey. Dan satu lagi sebenarnya bab ini berkait rapat dengan satu lagi iaitu berkaitan dengan yang satu lagi iaitu kita katakan sebagai keanjalan. Okey, keanjalan. So dia ada 4 sebenarnya, 4 subtopik, dan di subtopik ini kalau kita lihat dia ada pecahan dia lagi. Contohnya kalau permintaan, okey, dia ada cerita tentang, okey, yang pertama cerita tentang okey, hukum permintaan. Okey, hukum permintaan. Kemudian yang kedua iaitu berkaitan dengan permintaan. Okey. Yang kedua iaitu permintaan individu. Okey. Permintaan individu. Dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan permintaan permintaan pasaran. Okey, permintaan pasaran. Okey. Penawaran pun sama. Okey, penawaran pun sebenarnya apa yang kamu pelajari dalam penawaran iaitu yang pertama sekali iaitu tentang hukum penawaran. Okey, hukum penawaran. Kemudian yang kedua penawaran individu sebenarnya ataupun penawaran firma penawaran firma. Okey. Dan juga yang ketiga iaitu penawaran pasaran. Okey, yang ketiga iaitu penawaran pasaran. Okey. Kemudian subtopik seterusnya iaitu berkait rapat dengan keseimbangan pasaran, iaitu berkaitan dengan keseimbangan pasaran sama ada satu keseimbangan keseimbangan pasaran, dan satu lagi iaitu berkaitan dengan yang kedua iaitu ketidakseimbangan pasaran. Ketidakseimbangan pasaran. Dan untuk subtopik keanjalan pula, keanjalan sebenarnya ada 2 saja, iaitu keanjalan keanjalan kita belajar tentang jenis jenis keanjalan. Jenis keanjalan, dan daripada jenis keanjalan ini so dia terbuka kepada 2 perkara. Jenis keanjalan iaitu kita lihat iaitu keanjalan keanjalan permintaan. Keanjalan permintaan, dan satu lagi iaitu berkaitan dengan keanjalan keanjalan penawaran. So, baik. So, ini berkaitan dengan keseluruhan bab 2 tingkatan 4, iaitu bab yang kedua iaitu bertajuk pasaran. So
Ada mana-mana subtopik atau bahagian yang kamu tak faham tak, Idina? Ataupun Savita, ataupun Shimir, ataupun mungkin Auni. Mungkin ada mana-mana subtopik tu yang situ yang kamu tak faham? Okay. Okay, so ini rangka bab yang kedua ni. Rangka dia. Tapi bab ni best sebenarnya. Bab pasaran ni best. Kalau kamu kuasai dengan baik lah. Okay. Jadi, oh ya ke? Tentang cara melukis graf. Okay. Ajar tentang cara melukis graf. Cara melukis bagi jadi tak best. Okay. Baik. Savita, graf tu maknanya apa? Lukis kelok ke? Idina, habis cara macam ni best ke? Okay. Cara macam ni best ke? Kan? Okay. I see. Okay. Baik. Okay, cikgu boleh ajar tentang melukis keluk. Boleh? Tak ada masalah. Okay. Baik. Kita telah pun... Okay, sebelum itu. Bab yang ketiga ni, iaitu bab bank tadi, bank pusat, bank negara ni, kat sekolah dah masuk belum? PDPR dah masuk belum? Dah masuk ke belum PDPR? Dah. Okay, Dina kata dah. Okay. Auni dan juga Savita? Dah habis dah. Ya Allah, Auni. Tak, sebab kita orang belajar bab 3 dulu. Sekarang tengah belajar bab 2. Oh ya ke? Okay. Baik. Tak apa. Kalau macam tu, okay, beginilah. Next class pada hari apa? Hari Jumaat minggu depan. Okay, hari Jumaat minggu depan, cikgu akan buat revision bab 2, tetapi harus diingat, nak ajar semua memang tak sempat dalam satu kelas. Jadi, kamu kena come up with the questions. Maknanya, apa yang kamu nak tahu tentang bab 2. Contoh, Savita kata, bagaimana nak buat cloak. Okay. Dan mungkin Irina kata, mungkin ada bahagian yang sebenarnya dia pun tak tahu. Contohnya, mungkin dia tak tahu tentang ganjalan. So specific, being specific. Supaya next class kita akan buat, kita boleh terus bincangkan dan bagaimana nak fahami benda tu. Boleh Shimir? Sebab Shimir ketua kelas. Kena tanya Shimir. Shimir, okey tak Shimir? Boleh ke Shimir? Okay, so thank you so much. Okay. Shimir ada Shimir. Tidur lah tu Shimir. Kau ni kan. Okay. Baik. Alright. So cikgu rasa itu saja pada hari ini. So next class pada hari Jumaat juga, okay, pada pukul 5 petang kita akan buat revision bab 2. So please come up with the questions. Okay, mana-mana subtopik pun tak apa, tapi dalam bab 2. Okay, supaya cikgu boleh terus bantu kamu untuk bagian mana yang kamu tak faham. Okay, so kalau begitu kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, dan jangan lupa, okay, besok ada kelas sejarah tingkatan 4 dan juga pada hari Ahad iaitu kelas sejarah tingkatan 5. Okay guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Thank you cikgu. Bye cikgu. You're welcome. Terima Okay, bye. kasih cikgu. Sama-sama Oni. Bye. Bye. Okay, bye. Shimir. Tidur budak ni. Shimir.